Assalamualaikum dan bertemu kembali. Untuk pelajaran kali ini, kita akan melihat beberapa actions yang boleh digunakan untuk mengautomasikan pengurusan fail dan juga folder di Windows. Actions ini boleh digunakan pada mana-mana resources kerana ianya beroperasi di atas operating system Windows. Apabila kita membuka perisian UiPath Studio X, kesemua actions untuk membuat automasi ataupun mengautomasikan pengurusan fail dan folder, kita boleh lihat di ruangan Activities dan di dalam kategori UiPath System Activities. Dan klik di sini dan boleh dilihatlah ada pelbagai jenis actions yang boleh beroperasi di atas operating system. Dan ada beberapa action yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu input dialog, message box dan juga copy file. Selain daripada itu, pada hari ini kita akan melihat beberapa actions lagi yang boleh kita gunakan untuk mengautomasikan pengurusan fail dan folder pada operating system Windows. Kebiasaannya actions ini kita boleh gabungkan dengan pengautomasian perisian Word, Excel ataupun web applications untuk mengautomasikan pelbagai jenis tugasan. Jadi untuk kali ini kita akan melihat dengan lebih lanjut action seperti create folder, delete file, extract ataupun unzip file, file exist, folder exist, for each file in folder dan juga move file. Untuk yang pertama, kita akan melihat berkenaan dengan action create folder. Seperti yang boleh agak daripada nama actions ini digunakan untuk menghasilkan atau membuat folder yang baru. Sebagai contoh, saya drag and drop create folder di sini. Seperti yang saya nyatakan tadi, untuk mengguna actions ini kita tidak perlu memilih mana-mana resources kerana ianya beroperasi di atas perisian Windows. Dan kita juga boleh gunakannya dalam mana-mana resources yang tertera di sini. Sebagai contoh, saya ingin menghasilkan atau membuat folder baru di dalam folder desktop dengan nama folder baru. Sebagai contoh, dan apabila saya klik run, di dalam desktop kita akan dapat lihat folder baru yang bernama folder baru akan dihasilkan. Terlihat di sini terdapat satu folder dengan nama folder baru, dan di dalam ini tidak apa-apa file lagi sebab kita hanya menghasil atau membuat folder sahaja. Dan yang seterusnya, saya akan menunjukkan contoh untuk actions delete file. Ini adalah untuk delete mana-mana file pada mana-mana folder. Sebagai contoh, katakanlah saya ingin delete file 1.png di desktop. Jadi untuk itu, saya bolehlah menggunakan actions delete file, drag dan drop di sini dan pilihlah file mana yang ingin saya delete. So, contoh di sini adalah 1.png. Jadi apabila kita run RPE ini, file 1.png akan di-delete. Saya refresh dan sudah tiada file 1.png. Seterusnya, kita akan melihat actions extract
unzip file. Ini adalah boleh kita gunakan untuk ekstrak file yang telah di-zipkan. Sebagai contoh di sini, saya ada file bernama data.zip dan saya ingin unzipkan dia ke di desktop ini. Jadi apa yang saya boleh buat adalah saya delete action sebelum ini, drag dan drop actions extract unzip file, dan saya boleh nyatakan file mana yang saya ingin unzipkan dia. Sebagai contoh di sini adalah data.zip, dan saya boleh nyatakan juga saya ingin unzipkannya di folder yang mana. Sebagai contoh di sini, katakanlah saya ingin unzipkannya di dalam folder baru yang saya telah create tadi, dan saya untick extract to dedicated folder, memandangkan saya ingin kesemua file yang di-unzipkan itu tidak perlu dimasuk ke dalam folder yang baru, hanya dimasukkan terus ke folder yang bernama folder baru ini yang telah saya hasil atau buat tadi. Jadi saya run, dan selepas ini kita boleh perhatikan yang bahawa file data.zip ini telah di-unzipkan ke dalam folder baru. Dan seperti dapat dilihat di sini, terdapat 4 file Excel yang telah di-unzipkan ke dalam folder baru. Action yang seterusnya adalah file exist. File exist adalah untuk kita memeriksa file tersebut ada ataupun tiada di dalam folder tertentu. Sekiranya ada, hasilnya adalah dia akan memberitahu bahawa ianya ada, true. Sekiranya tiada, ianya adalah false. Jadi untuk itu saya akan menggunakan actions file exist, drag dan drop di tengah ini, dan saya perlu nyatakan saya ingin cek file yang mana. Contohnya file MC1, saya ingin memeriksanya bahawa, dan hasil pemeriksaan itu perlulah diletakkan dalam satu variable, yang mana variable ini akan digunakan untuk action yang seterusnya. Jadi saya menghasilkan variable yang baru bernama file exist. Jadi sekiranya file tersebut ada, ianya akan, variable ini akan menjadi true. Sekiranya tiada, variable file exist ini akan menjadi false. Jadi saya klik untuk memastikan ataupun untuk memeriksa ataupun untuk memaparkan nilai variable ini. Bolehlah kita menggunakan action message box seperti biasa. Ini tujuan untuk memaparkan nilai variable file exist. Kita bolehlah pilih use variable file exist. Jadi apabila file MC1 ini wujud di dalam folder ini, jadi file exist ini akan dipaparkan dengan true. Sekiranya tiada, dia akan jadi false. Sebagai contoh sekarang, memandangkan file MC1 ini wujud di dalam folder baru, maka true akan dipaparkan oleh message box. Seperti yang dilihat di skrin ini, yang mana message true dipaparkan. Dan sekiranya saya delete file MC1, jadi file MC1 sudah tidak wujud, dan apabila saya run kembali RPA ini, message false akan dipaparkan seperti ini. Untuk seterusnya, kita akan melihat contoh action folder exist. Dia hampir sama dengan file exist, tetapi ianya adalah untuk memeriksa sama ada folder itu wujud ataupun tidak. Jadi sebagai contoh di sini, saya drag and drop action folder exist, dan saya ingin memeriksa yang bahawa folder bernama folder baru ini ada ataupun tidak, dan hasilnya saya simpan di variable yang baru dengan nama
folder exist, dan saya ingin paparkan di message box hasil carian itu. Folder exist, dan saya klik run. Memandangkan folder baru ini wujud di desktop. Jadi RPA akan memaparkan message box true. Dia dapat dilihat di sini. Actions yang seterusnya adalah for each file in folder. Ini boleh kita gunakan untuk memeriksa setiap file yang ada di dalam folder tertentu. Sama ada untuk memproses setiap file tersebut atau membuat apa-apa aktiviti terhadap setiap file tersebut. Sebagai contoh, katakanlah saya ingin memeriksa nama file untuk setiap file yang ada di dalam folder baru ini. Jadi, saya bolehlah menggunakan actions for each file in folder, drag dan drop di tengah ini, dan saya perlu pilih folder mana yang saya ingin check. Sebagai contoh, folder baru, select folder, dan di sini saya ingin memaparkan nama file satu persatu. Jadi untuk tujuan itu, saya bolehlah menggunakan message box seperti tadi, dan value-nya adalah current file. Current file adalah file yang dicari ataupun yang dibaca dalam folder yang kita define tadi, iaitu folder baru. Dan kita bolehlah memaparkan apa-apa maklumat daripada file tersebut seperti nama file ataupun nama penuh termasuk dengan path ataupun nama foldernya, bila ia di last modified, bila di create, extensionnya ataupun size-nya. Sebagai contoh di sini saya ingin memaparkan nama file tersebut. Jadi bolehlah klik run dan kita akan dapat lihat nama file tersebut akan dipaparkan satu per satu. Seperti ini, yang pertama machine mc2.xlsx, seterusnya mc3.xlsx, dan yang terakhir adalah mc4.lxx. Jadi ini adalah fungsi untuk kita melihat satu persatu file yang ada dalam folder tertentu. Action yang terakhir adalah action move file. Ini adalah untuk kita memindahkan file daripada satu folder ke folder yang lain. Sebagai contoh di sini, katakanlah saya ingin memindahkan file yang bernama MC2 daripada folder baru ke folder desktop. Untuk tujuan itu, saya guna action move file, drag dan drop di tengah, dan saya perlu pilih file mana yang saya ingin pindahkan. Sebagai contoh, file mc2.xlsx, dan saya perlu nyatakan di mana saya ingin memindahkannya. Sebagai contoh di desktop. So di ruangan atas ini, di from adalah nama file, dan di ruang bawah to ini adalah nama folder yang kita ingin pindahkan file tersebut. Dan sekiranya kita ingin override, sekiranya file yang sama masih wujud dalam folder desktop ini, kita ingin override, kita bolehlah tick override. Tetapi dalam kes ini saya tidak tick override kerana saya ingin memindahkan file MC2 ke desktop, daripada folder baru ke desktop. Saya klik run. Dan perhatikan selepas ini yang mana file mc2.xlsx akan dipindahkan daripada file folder baru ke folder desktop. Kita tengok di sini, sudah dapat dilihat di sini, tiada lagi file mc2 di folder baru, tetapi ia sudah berpindah ke folder desktop seperti ini. Jadi itu saja kesemua actions yang kita pelajari pada video kali ini di bawah kategori mengautomasikan file dan juga folder. Jumpa lagi.